A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian pada kali ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-286 daripada Mashaf cetakan Madinah yang standard sekarang ni. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di surah Isra ayat yang ke-39 sehingga ayat yang ke-49. InsyaAllah moga-moga kita akan dapat bersama-sama mentadabbur, dan saya harapkan insyaAllah kepada semua yang mempunyai kemudahan untuk membuka Mashaf akan dapat membuka Mashaf bersama-sama dengan kita pada kali ini dalam sesi tadabbur pada kali ini. InsyaAllah kita akan tengok, saya akan seperti biasa akan memulakan muqaddimah pembukaan sesi kita ini dengan kita akan membaca sedikit daripada satu ayat daripada permulaan daripada muka surat ini, insyaAllah 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah melihat sebelum daripada ni, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, ulama-ulama telah mengira banyak di antara arahan-arahan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan yang mula-mula dari kita baca ayat iaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan menyuruh wa qada rabbuka, Tuhan kamu telah menyuruh begini dan begini. Setengah ulama telah membuat kiraan ada lebih kurang 25 perkara larangan dan juga arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam ayat-ayat sebelum daripada ini. Jadi tamat pada ayat 39 ni Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Zalika tu itulah, iaitu arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat-ayat sebelum daripada ini. Allah Taala kata zalika, itulah, mimma auha, daripada apa yang telah diwahyukan, ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, rabbuka, oleh Tuhan kamu, minal hikmah, daripada hikmah. Hikmah di sini ulama tafsir jalan lain dia menyebutkan maksud hikmah di sini adalah al-mawa'iz, iaitu nasihat-nasihat. Jadi tetapi maknanya kita boleh katakan terdapat pelbagai ulama yang memberi makna hikmah di sini kan. Hikmah ni pengajaran, hikmah ni nasihat, hikmah ni adalah perkara-perkara yang Allah Taala nak ajarkan kepada kita, termasuk perkara-perkara itu semua. Jadi Allah SWT kata bahawa perkara-perkara itu adalah merupakan hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kamu wahai Muhammad, dan juga kepada kita semualah, bukannya kepada Nabi Muhammad SAW saja kan, tetapi kepada kita semua juga. Kemudian wala taj'al, sekali lagi peringatan Allah, sebagaimana permulaan dulu kita tengokkan Allah Ta'ala kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, jangan memperhambakan diri kepada selain daripada Allah, starting. Maka begitulah kan Allah Ta'ala mengakhirkan nasihat-nasihat ini, hikmah-hikmah ini. Dia kata wala taj'al, dan jangan kamu jadikan ma'allah, bersama dengan Allah. Jadi kita ulang lagi katakan bahawa orang-orang musyrikin ini, mereka ini mempercayai Allah, bukan tak percaya langsung kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah tapi mereka telah mensyirikkan. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan perkataan di sini ialah ma'a ni makna bersama. Mereka percaya juga kepada Allah, mereka percaya juga kepada yang lain. Jadi ma'allah ilahan akhar, sembahan-sembahan yang lain. Fatulqa, kalau kamu buat macam tu, Allah Ta'ala kata kamu akan dicampakkan fi jahannam. Kemudian dalam keadaan maluman, nombor satu, madhura, nombor dua. Maluman maknanya ialah yang dicela, yang apa yang
malum, iaitu kata-kata yang dilempari dengan yang dihinakan. Kemudian madhura dalam maksud bahasa Arabnya ialah matrudan anur rahmah, iaitu yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang ke-39. Kita tengok seterusnya ialah ayat yang ke-40. Allah Taala kata, Allah Taala sebutkan salah satu daripada perkara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ni, iaitu apa? Tengok nak kata jahatnya mereka ni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat asfakum. Allah Taala bertanya, bukan Allah Ta'ala tak tahu, tapi Allah Ta'ala dikata kat sini ialah dalam erti sini adalah pertanyaan, tapi nak menunjukkan kepada, nak menghuduhkan teruknya kamu ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Asfakum, adakah kamu asfa maknanya ialah kamu khususkan, maksudnya kamu pilih, gitu kan. Rabbukum bil banin, kamu ambil, maknanya untuk kamu sendiri, kamu tak beri pada Allah ni. Ini perbuatan mereka kan, iaitu apa? Mereka beri untuk mereka ambil al-banin, anak-anak lelaki. Bagi orang Arab ni, bagi mereka anak lelaki ni special, anak perempuan ni mereka hina, mereka tak suka dan sebagainya lah kan. Jadi kalau anak perempuan ni, sebab itulah berlakunya wa'dul banat, iaitu mereka ni membunuh anak perempuan tu hidup-hidup. Tu bukanlah berlaku mana, tapi ada kebiasaan pada perangai mereka ni membunuh anak. Jadi mereka ni tak suka sangat kepada anak perempuan, memalukan mereka dan sebagainya lah kan. Jadi tapi tiba-tiba mereka berikan kepada Allah ni bila anak lelaki untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala kata afa asfakum rabbukum bil banin wattakhaza minal malaikati inatha, dan mereka katakan bahawa untuk Allah itu dah Allah Ta'ala ada anak-anak perempuan, iaitu apa? Iaitu malaikat. Jadi mereka katakan, oh malaikat ni perempuan. Tengok kan, mana ada malaikat ni lelaki dan juga perempuan, tapi mereka katakan malaikat ni adalah perempuan. Malaikat ni ialah anak-anak perempuan Allah. Tengok kan, dah lah mereka kata malaikat tu perempuan. Kemudian mereka kata pula bahawa oh ini adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata-kata yang dahsyat yang Allah Taala sebut selepas itu. Innakum, Allah Taala kata innakum latakuluna qawlan azima. Mereka ini, kamu ni mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala satu kata-kata yang azim. Perkara ni bukan kecil, perkara ni adalah perkara yang sangat-sangat besar kan. Azima, qaulan azima. Jadi seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata walaqad sarrafna, kemudian Allah Taala pun sebutlah selepas daripada itu walaqad sarrafna, dan sesungguhnya kami telah sarrafna. Sarrafa maknanya bayyana, artinya iaitu menjelaskan, wa qarrarna, dan kami ulang-ulangkan. Jadi makna kami jelaskan, walaqad sarrafna, kami ulang, kami jelaskan, fi hadzal Quran, di dalam Quran ini, apa dia? Liyazakkaru, tujuan tu, lam tu tujuan, maknanya tujuannya ialah supaya kamu ini yazakkaru, iaitu yattaizu, supaya kamu ni ambil pengajaran. Maknanya Quran ni Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni supaya kita semua ni ambil pengajaran, supaya kita ni ambil peringatan daripada apa yang ada dalam Quran ni. Sebab itulah Allah, kadang-kadang kita jumpa setengah tu ialah berulang, seolah-olah berulang lah. Kenapa kadang-kadang kita kata perkara yang sama ni dah cerita pasal akhirat, dah cerita pasal akhirat lagi kan. Tengok kan, Quran bukan seperti buku-buku, kita kata buku ni, kadang-kadang buku-buku akademik lah kita katakan, kadang-kadang dia tak boleh dah sebut sini, tak sebut lagi lah kan. Sebab tapi ini adalah kitab pengajaran, ini adalah kitab nasihat. Jadi nasihat ni kadang-kadang dia akan ulang, tapi dalam bentuk yang berbeza. Sebab kadang-kadang ada orang tersentuh dengan cara ini, ada orang tersentuh dengan cara ini. Jadi sebab tu kita tengok kan dalam Quran, kadang-kadang cerita Nabi Ibrahim di sini dah ada, tapi di sini ada lagi, tapi dalam bentuk yang berbeza sikit. Kadang-kadang kisah Nabi Musa begini disebut di sini, kadang-kadang disebut sini, ada lagi disebutkan, tapi dalam bentuk yang berbeza sikit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, sebab tu dia kata sarrafna, kararna, dan juga bayanna, kami jelaskan, kami ulang-ulangkan, fi hadzal Quran liyazzakaru, itu tujuan dia, liyazzakaru wa ma yaziduhum illa nufura. Tapi adakah mereka ni ambil pengajaran, orang-orang kafir ni? Tidak kan. Mereka ni makin lalai kan. Bukannya nak ambil pengajaran, tapi makin lari lagi. Nufura tu makna lari, macam sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, seolah-olah mereka ni seperti kuda yang liar kan, ataupun seperti binatang yang liar kan, yang seolah takut kepada Al-Quran ni.
Bukannya nak. Jadi Allah SWT katakan wa ma yaziduhum, bila dibaca lagi mereka ni nufura, mereka tak. Kul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni, law kana ma'ahu, kalaulah ada bersama dengan Allah, kan Allah Ta'ala guna lagi perkataan ma'a kan, maknanya bersama dengan Allah tu, kalau maknanya mereka syirik kan. Jadi mereka ni kalaulah bersama dengan Allah itu alihatun kama yakulun, ada Tuhan-Tuhan lain lagi selain daripada Allah sebagaimana yang mereka katakan tu, izan labtaghaw, Allah Ta'ala kata labtaghaw ila zil arshi sabila. Labtaghaw di sini maksudnya ialah akan mencari jalan, maksudnya mencari berusaha. Siapa yang berusaha di sini? Ada dua pendapat ulama di sini kan, ada dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama kata ialah itu Tuhan-Tuhan itu nescaya akan pergi ila zil arshi. Ini adalah pendapat masyhur, jadi kita ambil pendapat yang masyhur lah di sini kan, iaitu yang membawa maksud di sini ialah, katakan wahai Muhammad, kalaulah bersama dengan Allah itu ada Tuhan yang lain lagi. Tuhan yang lain maksudnya ialah Tuhan lain ni, minta maaf Tuhan yang lain ni makna kalaulah mereka ni standing dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Lata ke ataupun Uzza ke ataupun Manat ke, apa-apalah Tuhan-Tuhan yang lain tu kalau mereka ni juga lah standing dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau begitu kenapa mereka tak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala kata labtaru ila zil arshi. Zil arshi itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, yang mempunyai arash, yang memiliki arash. Kenapa dia tak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Untuk apa pergi ni? Untuk, kalau ikut dalam tafsir jalan lain, iaitu liyuqatilu, untuk bergaduh, untuk berebut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Kenapa mereka ni lemah? Kenapa mereka tak pergi kepada Allah tu, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, bergaduh dengan Allah? Kalaulah betul dakwaan. Of course lah tak betul, dakwaan ni adalah tak betul kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha suci Allah, maknanya semua benda tu adalah tak betul semua kan. Apa-apa yang mereka katakan adalah merupakan tak betul. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan sini, maknanya ialah apa? Allah Ta'ala sebut maha suci, maha suci, maha suci Allah kan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, kemudian wa ta'ala, kemudian amma yaqulun uluwan kabira. Apa yang mereka sebut tu jauh kan, jauh daripada apa yang sebenarnya. Uluwan kabira maknanya ialah satu benda yang sangat tinggi. Uluwan kabira, yang bersangat-sangat. Jadi Allah Ta'ala tak macam tu kan. Jadi itu adalah merupakan, kita kata ialah tanazzaha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala membersihkan daripada apa yang dakwah-dakwah mereka itu, dan Allah Ta'ala minta lah kan, memberi hujah-hujah, berdebat lah, beritahu kepada mereka sikit Muhammad ni kan. Tapi adakah mereka boleh jawab? Mereka boleh buat? Tak ada. Semua apa yang dikatakan tu langsung tak ada. Seterusnya ayat 44 ayat 44 Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, sekarang ni kalau mereka ni tidak mahu bertasbih, tidak mahu mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak apa. Mereka ni manusia ni sikit di atas dunia ni kan. Manusia-manusia yang kafir tu pun sikit saja, tak banyak lagi. Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain selain daripada mereka ni lebih banyak lagi daripada mereka. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini, iaitu tusabbihu lahus samawatu as-sab'u, langit yang 7 bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal ardu, dan juga bumi, wa man fihinna, dan juga apa-apa yang ada pada keduanya. Maknanya langit yang 7 ni bukan langit 7 lapis langit ni, maksudnya ialah semua langit, maknanya semua yang di atas manusia ni kan. Kita berada di mana-mana pun, kalau kita kata bumi ni bulat, kemudian kita berada di mana-mana pun, itu adalah langit kan. Jadi keliling semua bumi kita ni yang ke atas sampai ke lapas, habis tu semua benda tu, dan kemudian apa yang ada dalam bumi, wal ardu, di atas bumi, di dalam bumi dan sebagainya, wa man fihinna, dan juga apa yang ada pada kedua-duanya. Pada langit yang 7 tu, sama tak kira bintang, bulan. Kalau atas bumi ni kan serangganya, binatangnya, rumput rampainya, pokoknya, semua sekali tu Allah Ta'ala kata tusabbihulah, semua tu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau mereka tak nak bertasbih, sudahlah kan, mereka mengatakan benda-benda yang tak betul kepada Allah Ta'ala,
lah ikut mereka lah kan. Allah Ta'ala ditasbihkan oleh semua makhluk-makhluk yang lain ni. Kemudian wa in min syai'in, Allah Ta'ala tekankan lagi, tidak ada satu benda pun. Wa in min syai'in, in tu ilah nafi maknanya. Tidak ada min syai'in, satu benda pun, illa yusabbihu bihamdi, melainkan semua tu bertasbih. Kata ulama sini ada perbezaan pendapat ulama lah. Ada yang kata bertasbih betul-betul, ada kata bertasbih dari segi maknanya, iaitu mensucikan Allah. Ada yang kata tasbih dengan bunyinya. Itu adalah pandangan-pandangan ulama lah. Tetapi mereka semua sepakat mengatakan bahawa semua itu adalah bertasbih. Tapi bagaimana tasbih? Kita kata kita tak dengar pun, adakah subhanallah, adakah subhanallah? Tidak kan. Ulama-ulama kata mereka itu tasbih. Allah Ta'ala sebut situ, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham tasbih mereka. Kenapa tak faham? Kerana mereka bertasbih mengikut bahasa masing-masing. Bahasa pokoknya, bahasa kita semua faham. Bahasa ikan paus, manusia bukan main kaji kan. Bahasa gajah, bahasa unta, bahasa ini, bahasa kucing, bahasa apa kan, kita faham. Bahasa cengkerek kita faham. Kita tak faham kan. Sama-sama binatang pun mereka tak faham. Jadi apakah lagi kita nak faham macam mana kan. Kita nak faham bahasa orang-orang dulu pun susah kan. Tengok kan bahasa zaman Fir'aun ni macam mana. Itu bahasa. Tapi ini bentuk-bentuk dengan lagu-lagunya kan, dengan bunyi burung dan sebagainya kan. Semua itu adalah merupakan tasbih kepada Allah. Guruh yang kita dengar kan, kita dengar di langit kan, itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah bila kita dengar guru kita pun membacalah kan, telah bertasbihlah apa yang di langit dan di bumi kan, bertasbih guru dan sebagainya. Jadi maknanya sini semua tu bertasbih menggunakan bahasa yang kita tak faham. Kita ingat Allah Ta'ala jelaskan, la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Dan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata dia sangat-sangat halim dan sangat ghafur. Maksud halim, maksud ghafur sini ialah halim, iaitu Allah Ta'ala tidak mengambil tindakan kepada mereka kerana kejahatan mereka ni. Kalau ikut sepatutnya bila mereka jahat, Allah Ta'ala ambil tindakan pada mereka, menghancurkan mereka dan sebagainya, menghantarkan azab kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala tak ambil tindakan tu kan, kerana Allah Ta'ala bersifat halim, iaitu menangguhkan. Tak apa, Allah Ta'ala tidak segera untuk mengambil ukubah, mengenakan hukuman ke atas mereka ni. Dan Allah Ta'ala, Allah itu Ghafur, dia inilah maha-maha memberi pengampunan kalaulah manusia itu. Sebab itulah makna halim, makna tidak menangguh, lambatkan dulu, tidak memberi hukuman dulu, supaya manusia ni Ghafur. Kerana Allah Ta'ala tu, supaya manusia ni lah menyambut seruan Allah Subhanahu Ta'ala supaya bertaubat kepada Allah, kerana Allah tahu sangat-sangatlah Ghafur. Jadi halimun Ghafur. Seterusnya dalam ayat 45 kita tengok ayat yang 45. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menyebutkan cerita wa iza qara'tal Quran. Allah Ta'ala pun sebutlah keadaan-keadaan yang berlaku ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Quraisy ni. Dan kita jugalah kan, dalam keadaan kita sekarang pun, kalau kita berdakwah kepada orang-orang menceritakan Islam kepada orang yang tak Islam ni, kepada setengah-setengah tu apa yang berlaku. Ini yang diceritakan, wa iza qara'ta. Allah Ta'ala kata ketika kamu wahai Muhammad membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah Ta'ala kata apabila kamu baca Quran wahai Muhammad, kami jadikan di antara kamu, bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, dan dengan orang-orang yang tidak beriman itu, orang tak beriman dengan akhirat itu, Allah Ta'ala kata hijaban, iaitu ada hijab, ada tirai, ada penutup, mastura yang menutup. Sini dia gunakan mastura, tapi maksudnya adalah satira. Maksudnya itu memang dalam bahasa Arab dia macam tu kan, kadang-kadang dia menggunakan maf'ul tapi menunjukkan kepada fa'il. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini kan, apabila kamu baca Quran wahai Muhammad, Allah Ta'ala jadikan antara kamu, apa yang kamu baca tu, dengan apa, dengan mereka tu, kerana sikap mereka itu menjadikan bahawa mereka ni tak boleh nak faham, tak boleh nak mengerti apa yang kamu baca, padahal bahasa Arab kan, bukannya bahasa lain, tapi mereka tak boleh nak faham. Sebab apa? Kerana kejahatan mereka, keingkaran mereka, ketidaksediaan mereka tu nak terima apa yang kamu bawa ni, menyebabkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikanlah, kerana kedegilan mereka, kejahatan mereka tu menyebabkan mereka ni tak ni. Satu pendapat lain mengatakan di sini ialah hijaban mastura ni ialah maknanya iaitu betul-betul hijab.
bukan hijab hati, bukan hijab tak boleh faham, tapi hijab betul-betul. Yakni diceritakan, dibawa kisah sebagaimana ulama-ulama tafsir kata, beberapa kisah yang berlakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah arwah isteri kepada Abu Jahal tu yang datang mencari Muhammad tu kan. Mana Muhammad, dia nak hentak Muhammad tu kan, kerana kuat sangat berdakwah ni, dia nak hentak. Tapi bila mereka cari, bila dia pergi tu, arwah tu kan pergi kepada Nabi SAW di Kaabah tu, dia tak nampak. Padahal pada masa tu Nabi dengan Abu Bakar ada di situ, sehingga dicari-cari, kemudian dia lari. Dia tak jumpa. Abu Bakar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, dia tak nampak ke kamu ya Rasulullah? Dia tak jadi Allah Subhanahu Wa Taala melindungkan. Itu maknanya, itu salah satu daripada penafsiran lah yang dibawa oleh ulama-ulama mengenai dengan ayat ini. Jadi itulah dia kata, di antaranya hijaban mastura, itu adalah beberapa pendapat. Tapi kita semua boleh terima pendapat-pendapat ni kerana ialah berdasarkan kepada ada hujah-hujahnya, ada ni kan. Jadi dua-dua tu boleh insya-Allah. Ayat yang ke-46, wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dan kemudian Allah Taala kata wa ja'alna ala qulubihim, entahlah mereka ni tak nampak tu dari segi fizikal ke, tak nampak dari segi apa ni, tak nampak betul-betul ke. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan kami jadikan ala qulubihim, di atas hati-hati mereka, akinnah, iaitu aghtiyah, iaitu penutup. Yang satu benda yang tutup mana? Kalau mata kita pun di mata tutup, mana kita nampak? Satu benda tu bila Allah Ta'ala tutup hati tu, Allah Ta'ala kata, dan kami jadikan ke atas hati mereka itu akinnah, penutup, an yafqahu, sehingga mereka tak boleh nak faham. Penutup daripada kefahaman, makna mereka tak boleh faham Quran tu. Wa fi adhanihim, dan pada telinga-telinga mereka waqra ni makna satu benda yang berat yang menutup juga telinga mereka, sehingga mereka tak boleh dengar pun mereka tak boleh dengar, mereka tak boleh faham. Jadi ini adalah bukan akibatlah hasil, bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak nak beri mendengar mereka ni, tetapi mereka telah berbuat sesuatu benda yang menyebabkan Allah Taala pun tutup dah di atas hati mereka. Jadi maknanya sini Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat benda ni kalau orang tu tersangat-sangat lah kan, tak mau, kerana dia sendiri kan tak nak berusaha untuk mendapat kefahaman Al-Quran, untuk mendapat ni kan, bahkan dia mengganggu lagi sebagaimana lah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harapnya kan insya-Allah kita berusaha kan, kita hendaklah menjadi orang-orang yang nak faham, nak dengar Quran itu, nak tahu makna dia, nak tahu pengajaran-pengajarannya, nak ambil nasihat daripada Al-Quran tu. Kita tak nak jadi seperti orang-orang Quraisy ini, yang mana mereka ini Allah SWT dah jadikan mereka ni orang Arab, mereka ni faham bahasa, mereka faham Quran dan tapi mereka ni tak dapat faham juga. Sebab apa? Allah Ta'ala dah jadi tutup dah. Sebab apa? Kerana keras hati mereka, kerana keingkaran mereka, kerana kejahatan mereka, kerana halangan mereka terhadap agama, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Wal iyazubillah, moga-moga Allah Ta'ala tak jadikan kita ni kan ada akinnah sehingga kita susah nak faham Quran. Al yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iza zakarta rabbak fil Quran wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Allah Ta'ala sebutkan lagi kan bentuk-bentuk mereka terhadap Al-Quran ni, iaitu Allah Ta'ala kata wa iza zakarta rabbak, apabila kamu sebutkan Tuhan kamu ni, kamu wahai Muhammad pada masa tu, apabila kamu sebutkan nama Tuhan kamu fil Quran, di dalam Al-Quran, wahdahu, maksudnya tak sebut bersama-sama dengan berhala-berhala mereka nak ni Muhammad sebut Allah, sebut berhala, sebut Allah, sebut berhala. Tak nak bahawa nama Muhammad ni sebut Allah Ta'ala sahaja, Allah Ta'ala tunggal, Allah Ta'ala sahaja, berhala tak campur-campur. Mereka tak nak, mereka nak sebut bersama-bersama berhala mereka. Sebab itulah ada peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa yang dikatakan peristiwa Gharaniq, iaitu mereka tuduh bahawa Muhammad ni pernah membaca Al-Quran dan dimasukkan berhala dalam tu sekali, sehingga menyebabkan, sebab itulah mereka ni tersujud semasa Nabi SAW membaca surah An-Najmi dalam Al-Quran, dalam di Kaabah ni. Jadi Nabi sujud, mereka pun sujud juga. Di akhir surah An-Najmi itu ada sujud, jadi mereka pun sujud juga. Mereka sujud juga kenapa? Kerana mereka pun kata bahawa Muhammad telah menyebutkan berhala-berhala kita di dalam bacaannya. Tengok kan, mereka tuduh, padahal Muhammad mana ada baca. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini kan, wa iza zakarta rabbaka fil Quran, apabila kamu sebutkan Tuhan Allah Ta'ala saja, Allah wahdah,
tak sebut bahala-bahala mereka pun wallau ala adbarihim nufura, mereka pun berlalu, mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad, kan? Wallau ala adbarihim, mereka melarikan diri, nufura, seolah-olah memang nufur, memang takut, memang tak nak dengar betul-betul, nufura. Seterusnya, nahnu a'lamu bima, Allah Subhanahu Wa Taala kata nahnu a'lam, kami, ini adalah merupakan tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu hiburan kepada Nabi kita setelah daripada tekanan-tekanan, kan? Memang betul, kan, bila lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tiba-tiba mereka ni tolak, kan, dan mengatakan macam-macam semua, kan. Jadi Allah SWT sebut sini, kan, kami tahu, nahnu a'lam, kami lebih mengetahui, kan, bima yastami'una bihi iza yastami'una ilaik, kami tahu. Kata ulama tafsir ni, antara maksud ni, kan, ialah iaitu kami tahu niat mereka mendengar ni, masa mereka mendengar yastami'una al-Quran, semasa mereka mendengar Quran ni, Allah Ta'ala tahu apa niat mereka tu, bukan mereka nak dengar sangat pun. Jadi Allah Ta'ala kata a'lamu, nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaik, ketika mereka dengar Quran tu, ketika mendengar kepada kamu tu wahai Muhammad, sebenarnya Allah Ta'ala kata Allah tahu niat mereka tu. Jadi Allah Ta'ala wa iz hum najwa, dan juga Allah Ta'ala tahu ketika mereka ni najwa sesama mereka, iaitu mereka ni berbisik-bisik, najwa, mereka ni berbisik-bisik sama-sama mereka, iz yaquluz zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, lalu mereka pun berkata, kamu ni tidak mengikut melainkan seorang lelaki yang mashur. Mashur maknanya yang telah disihir. Siapa yang disihir? Muhammad lah. Jadi Allah Ta'ala cerita semua apa yang berlaku, apa yang dikatakan mereka, kan. Jadi adalah cerita mengenai perkara ini, iaitu ketika orang-orang ada 3 orang kepala Quraisy ni datang pada waktu malam mendengar apabila Nabi SAW dia baca Quran, malam-malam Nabi ni qiyamul lail, kemudian dia baca Quran. Jadi ada 3 pembesar Quraisy ni datang mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad tu. Seronok dia dengar, kan. Bila seronok, bila waktu fajar, disebutkan oleh dalam sirah, bila waktu fajar mereka pun nak baliklah, kan. Tiba-tiba mereka bertemu ketiga-tiga tu pun bersama Mekah, kan. Ada namanya dalam sirah. Jadi mereka pun kalau kita buat macam ni, kalau orang tahu malu kita ni, dia kata. Akhirnya mereka pun kata lain kali jangan buat lagi, esok jangan buat lagi lah. Tapi rupanya setiap orang tu berfikir bahawa orang lain tak akan datang, mereka datang lagi, dia datang lagi. Orang lain pun berfikir macam tu juga, 3 orang datang. Bila 3 orang datang, akhirnya sudah dengar malam tu bertemu, seronok dengar tu, kemudian bertemu lagi, kemudian janji lagi, hari yang ketiga berjumpa lagi, sekali lagi berlaku lagi. Lalu akhirnya mereka pun berfikir, berbincang, kita kena letakkan satu nama untuk Muhammad ni, kan. Nama apa kita nak letak pada Muhammad ni supaya orang semua tak akan datang kepada kita, kena letak label kepada dia. Jadi akhirnya mereka bincang, letaklah label apa. Label mereka ialah Muhammad ni mashur, iaitu disihir dia ni, ataupun dia ni tukang sihir, ataupun dia ni adalah kahin, dia ni adalah nujum, ataupun kita kata dia ni adalah merupakan seorang syair yang pandai penyair. Jadi itulah, jadi Allah Ta'ala kata nahnu a'lam, kami tahu, walaupun orang lain tak tahu, tapi kami tahu, kan. Walaupun mereka kata, mereka rasa memang tak ada orang tahu, 3 orang saja, tapi Allah Ta'ala kata nahnu a'lam. Allah Ta'ala bongkar habis-habis. Kemudian Allah Ta'ala kata sini, ayat seterusnya ialah, dia kata sini ialah unzur. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat sini, ayat 48 minta maaf ni, lambat tekan, unzur kaifa darabu lakal amsal, wahai Muhammad, tengoklah bagaimana mereka ini telah meletakkan amsal sini ialah yang itulah penyair, tukang sihir, nujum dan sebagainya tu, kan. Itu semua tu adalah, itu amsal tu yang kata itu, iaitu nama-nama, contoh-contoh, kaifa darabu lakal amsal, bagaimana mereka telah meletakkan untuk kamu wahai Muhammad nama-nama tersebut, fadallu, lalu mereka pun sesat. Dahlah mereka sesat, mereka menyesatkan orang lain pula, kan. Fala yastati'una sabila, mereka tak mampu lagi, mereka tak akan mampu. Fala yastati'una sabila, mereka tak akan mampu untuk meneruskan perancangan mereka. Mereka ingat perancangan mereka itu berjaya, tak. Fala yastati'un, mereka tak akan berjaya. Dan mereka sesat, tapi mereka tak akan berjaya untuk meneruskan apa yang mereka nak tu. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 49 dalam muka surat kita ni 286 pada kali ini, waqalu aiza kunna izama. Ini adalah seterusnya ialah kata-kata mereka ni. Kata-kata mereka maknanya ialah mereka menolak Muhammad ni. Kenapa? Apa benda yang mereka tolak sangat ni? Mereka kata waqalu aiza kunna izaman,
warufata. Adakah kita ni apabila dah jadi tulang-tulang, adakah kita izaman, adakah kita dalam keadaan macam itu dah matilah. Bila kita mati, masuk kubur, dah ditanam dah lama, dah menjadi izaman, dah menjadi tulang-tulang. Warufatan ni maknanya yang dah tak adalah, dah, kalau kita kata dalam bahasa ni, bangkai kan, dah jadi makna dah reput semua, dah kan, dah nak hancur dah, jadi dah tinggal lah, tak ada apa, itu rufat. Adakah dia kata inna lamab'utsuna khalqan jadida? Soalan mereka bertanya, adakah kita akan diutuskan semula? Adakah kita akan dibangkitkan, minta maaf, dibangkitkan kembali? Lamab'utsuna, akan dibangkitkan kembali, khalqan jadida, dengan menjadi satu makhluk yang baru. Persoalan tinggal soalan. InsyaAllah kita akan teruskan nanti, kita tengok kan apakah yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata mereka ini. InsyaAllah jumpa lagi di muka surat 287 dalam sesi akan datang. InsyaAllah berjumpa lagi. Jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk follow, untuk komen dan berikan link kepada kawan-kawan semua. InsyaAllah moga-moga semua akan mendapat manfaat daripada sesi kita ini, InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.